Dia still paling kakak. Bila dia paling tu pun, kalau Syuk dengan Hafiz ada dekat situasi akak waktu tu. Assalamualaikum. Hai, saya Hafiz. Hai, saya Syuk. So, seperti biasa, Santai Chill akan membawa anda merasai pengalaman kisah misteri. Tepat pada pukul 12 malam. And then tiba-tiba dia pun pegang tangan orang kat belakang. kau tahu tak, aku nampak apa? Kau nak mati ke? Dia menari tu, dia terpanjang-panjang macam tu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qur rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Dan katakanlah, wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari hasutan syaitan-syaitan, dan aku berlindung kepadamu, wahai Tuhanku, supaya syaitan-syaitan itu tidak menghampiri. Okay guys, seperti yang kita tahu, malam-malam seram kita di bulan Ramadan ni, kita tetap menghidangkan cerita-cerita yang seram. Dan pastinya cerita kali ini adalah cerita berbeza di setiap cerita-cerita yang lain. Beza Fiz InsyaAllah berbeza. Pasal apa ni Fiz? Kali ni berbeza ni adalah, yelah, sebelum ni kita dengar cerita-cerita macam saka semua kan. Tapi kali ni dia berceritakan tentang saka yang menjaga kebun. Kalau kita tahu, orang-orang dulu banyak membela saka. Contohnya lah kan, dia bela saka tu untuk berkebun. Kadang saka tu lah yang bantu dia untuk beri kekuatan untuk, yelah, orang dulu nak buka tanah perlukan parang ataupun untuk menebas pokok-pokok. Dan keduanya, dia membela saka untuk menjaga kebunnya daripada diceroboh daripada orang-orang luar. Oh, yelah. Orang kata dulu apa ni, dia punya peraturan tak ketat macam sekarang kan. Kalau sekarang ni masuk tempat orang kena tembak kan. Dulu tak ada kan, siapa cepat dia dapat. Betul. Dan siapa yang ceroboh, dia terus dah tak kembali dah. Dia masuk alam lain. Dah alam lain kena sorok. Biasanya lah. So agaknya malam ni, siapa yang kita bawakan pada malam ni? Macam dia orang nampak di tajuk Kak Lin yang dia orang minta selama ni. Sebab cerita Kak Lin ni dia pun tahu on point. Best. Alright, sebelum tu jangan lupa like, share dan subscribe. Mana subscribe, thank you so much. Dan jangan lupa juga follow our social media. Alright, description di bawah. Tengoklah kita punya TikTok semua Alright, thank you. Let's go. Hai, Assalamualaikum Kak Lin. Waalaikumsalam. Hai Hafiz, hai Syuk. Hai Kak Lin. Apa khabar Kak Lin? Alhamdulillah sihat. Kak Lin, apa ni, macam mana puasa berjalan lancar? Macam biasa, cuma tahun ni penat sikit lah sebab kerja tak ada staff, hari-hari full. Okay, faham. Kata satu cabaran untuk bulan puasa ni jugalah. Walaupun orang kata bulan puasa ni sepatutnya kita lebih kuat kan. Yelah, kita tak makan tak minum kan. Jadi benda ni bersedikit orang kata buat kita tergugat lah bila tengok air batu kan. Alright. Bukan air batu je, air sejuk pun tergugat juga. Kan? Lagi-lagi nampak air katira. Alamak kan. Okay, Kak Lin. Ya saya. Apa cerita yang pertama ni Kak Lin? Okey, cerita ni kiranya lama lah. Kiranya lebih 35-6 tahun macam tu. Okey, waktu tu family akak, kami masih dekat kampung lama lah. Sebab akak lahir dekat area Hutan Melintang, tapi jalan nak pergi Bekan Datuk. So akak lahir, adik-beradik akak tu 7 memang lahir dekat kampung tu. Ayah akak ada sebidang tanah lah dekat situ. Dia ada buat rumah semualah. Dia ada tanam pokok koko keliling rumah, ada sawit sikit macam tu lah. Tapi waktu tu ayah akak masih kerja dekat estate lagi. So dia hanya akan balik cash color je lah. Tapi waktu akak umur 6 tahun 5 tahun macam tu, ayah akak dah stop dah kerja kat estate. So dia kerja kampung macam biasalah. So pengalaman ni sebenarnya macam mana nak cakap akak ni memang daripada kecil memang dah dimomokkan pasal kisah penjaga kebun dekat sebelah tanah ayah akak ni lah.
bukan akak je pernah nampak, adik-beradik akak yang lain pun pernah nampak. Cuma penampakan tu dia susuk tubuh macam manusia, tapi dia dua. Maksudnya sekali dia berjalan tu memang dia akan seiring, dan di antara diorang tu akan ada satu pelita yang diorang bawa. Pelita? Macam pelita, sebab nampak macam lampu. Tapi lampu tu akak tak pasti sama ada pelita minyak tanah ataupun pelita apa, tapi memang daripada jauh nampak macam cahaya pelita lah. Sebab kita dulu tak ada elektrik kan. Okey, sebab akak duduk kat kampung tu sampai akak umur 8 tahun, kami masa tak ada elektrik lagi. Okay. So memang malam memang guna sama ada pelita minyak tanah, pelita karbide, ataupun pakai bateri lah, bateri kereta tu. Itu je lah kita punya sumber elektrik waktu tu. Okey, benda ni yang akak sebenarnya 2 kali yang akak nampak dengan jelas. Pertama waktu akak umur 6 tahun. Waktu tu akak tak pasti akak balik daripada mana, tapi malam akak dengan mak ayah akak, kami naik motor. Masa tu ayah akak ada motor Vespa. Tahulah motor Vespa kita boleh berdiri dekat depan, betul tak? Okey, so akak berdiri dekat depan, mak dengan ayah akak, yelah dia dekat belakang lah. Sampai dekat sempadan, maksudnya dah hampir lah dekat kawasan rumah ayah akak tu, akak nampak memang ada 2 susuk tubuh ni. Dia bukan bayang tau, sebab kalau bayang kita akan tahu itu bayang, tapi dia tak. Memang daripada yang akak nampak tu, nampak macam dua-dua badan tegap, warna hitam, dan di tengah-tengah dia tu memang dibawa macam satu lampu pelita ke macam itulah. Dan akak nampak dia melintas depan kami. Okey, waktu tu akak tanya dengan ayah akak lah, itu apa? Walaupun masa tu tak terfikir lagi tahu apa yang biasa mak ayah akak ingatkan kami lah. Kata kalau nampak jangan tegur kan. Sebab dia memang, dia tak pernah kacau orang. Dia memang akan jaga kawasan kebun tu, sekitar dia. Sama ada daripada sepadan rumah ayah akak, ataupun daripada tepi jalan, ataupun tepi sempadan tanah yang sebelah sana. So masa akak nampak tu, dia memang tengah melintas daripada sebab depan rumah ayah akak tu ada satu parit besar tau. So daripada parit besar tu dia melintas masuk dekat kebun yang benda tu jaga. So bila akak tanya, ayah akak cuma senyap, diam, dan automatik macam biasa mak akak terus cubit lah. Dia kata dah cakap banyak kali jangan tegur, dia kata. Akak ni memang jenis daripada dulu, memang kalau boleh nak tahu benda tu apa. Betul tak? Betul, faham. So esok tu bila akak cerita dengan abang akak, sebab akak rapat dengan abang akak yang nombor 5 tu, dia cakap, oh benda tu lah yang mak ayah akak tu cakap. Dia kata dia tak ganggu orang. Dia cakap bukan Lin seorang yang nampak, kita semua pun pernah nampak, tapi dalam keadaan yang berbeza. Okey, lepas tu akak tak pernah nampak lagi. Sebab masa akak umur 8 tahun, ayah akak dapat felkra, so pindah dekat kampung yang sekarang. So akak dah jarang balik ke kampung tu lah. Sampailah akak tingkatan 5, umur akak 17 tahun. Kakak akak yang sulung duduk dekat tanah ayah akak yang sebelum ni, yang akak cakap yang sebelah tanah tu ada penjaga kan. Ayah akak, kakak akak buat rumah, satu lagi rumah dekat sebelah tu, sebelah rumah ayah akak yang lama. Lepas tu tapi bilik air dia tumpang dekat tanah sebelah. Sebab dia buat rumah tu betul-betul dekat sepadan. So dia minta izin dengan tuan tanah tu lah yang dia nak buat bilik air. Tapi bilik air orang kampung, faham je lah. Dia punya ceiling memang tak ada. Okey, atap daun nipah. Okey, so kalau mandi tu kau faham lah, memang kena pakai baju, betul tak? Okey, sampailah satu hari tu, abang ipar akak ni dia ada kugiran dia sendiri. Biasalah orang kampung kan, kugiran 60-an macam tu. Waktu diorang tengah praktis tu, kebetulan masa tu cuti sekolah, akak memang selalu balik kampung lah, jumpa diorang. Sebab anak buah akak tu lebih tua daripada akak. So kami jadi best friend lah. Sampailah satu hari tu, diorang tengah sibuk praktis kugiran dekat atas rumah. Akak pun macam biasalah, kalau nak pergi toilet ke apa ke, memang tak suka orang teman sebenarnya. Pergi sendiri. Sebab bagi akak tak ada masalah, sebab itu pun kampung akak juga kan. So akak turun tangga, pergilah dekat bilik air.
Tapi waktu akak turun tu, biasanya kalau kita masuk bilik air, lepas masuk kita akan tutup pintu. Tapi malam tu nak jadikan cerita, akak ni rasa macam alah, malas lah tutup pintu, cakap kan, bukannya nak apa pun, kita nak buang air kecil je. So akak buka pintu tu, memang gelap, lampu akak memang tak pasang. Itu memang tak tahu nak cakap dah, bodoh ke apa ke, sebab tak pasang lampu kan. Sebab bagi akak, alah, lampu apa tu namanya, bulan tu dah terang dah cukup, dah okey lah tu. Nanti kalau pasang lampu orang tahu pula akak kat bilik air. Sebab kita kan tak tahu tu kan. So tengah syok, tengah buat projek tu, tiba-tiba kan akak nampak benda yang akak nampak waktu 6 tahun tu melintas betul-betul dekat pintu tu, sangat dekat dengan akak. Okay. Waktu tu memang akak nampak jelas, memang nampak macam orang, tapi kita tak nampak muka dia sebab dia warna hitam. Memang dekat tengah-tengah diorang tu memang dibawa pelita. Tapi cara logik dia lah, kalau kita jalan dengan keadaan macam tu, pelita tu takkan boleh menyala dengan tegak macam tak ada apa-apa. Secara logik je lah, kalau betul secara realiti dia kan. Masa tu memang akak tergamam. Akak macam, ya Allah Tuhanku, ini ke benda yang akak nampak waktu akak kecil dulu? Maksudnya daripada akak umur 6 tahun sampai akak umur 17 tahun, kiranya benda tu masih ada dekat situ. Dan akak rasa sampai sekarang pun ada. Tapi satulah yang membuatkan akak bukan percaya, tapi maksudnya ada sedikit lah yang membuatkan kita rasa okey, kebun dia memang tak pernah ada pencuri masuk, memang tak pernah ada orang buat kacau. Kebun dia macam tu je. Dia nak kata semak pun tak sangat, nak kata bersih sangat pun tak, tapi macam seolah-olah macam ada orang jaga. Tapi memang akak tahu tuan tanah tu memang sangat jarang datang tengok. Dan sekarang memang tuan tanah tu dah arwah lah, mungkin tinggal anak dan cucu dia je lah. Tapi sekarang rumah yang ayah akak yang lama tu, abang akak duduk. So bila akak tanya dengan kakak ipar akak, dia kata macam biasalah, macam dulu juga, dia cakap. Cuma mungkin situasi sekarang ni dah berbeza lah. Sekarang dah ada lampu. Kalau dulu memang kita gelap kan. Itu memang pengalaman pertama akak lah sebenarnya seumur hidup akak. Waktu 6 tahun tu lah akak first time nampak benda-benda yang macam tu. Mungkin sekarang dia dah pakai torchlight. Okay. Jadi itu yang pertama lah dalam hidup Kak Lin. Kak Lin nampak benda ni. Itu first time lah. Orang cakap kebetulan lah hijab dia terbuka. Okay, masa yang Kak Lin kat dalam bilik air tu lah kan, Kak Lin nampak dia melintas. Kak Lin cakap dia dua orang. Benda tu ada dua kan? Ada dua, betul. Dia tinjau Kak Lin ke macam mana? Tak ada, dia jalan macam security. Oh, okay, clocking. Ya. Betul. Tapi yang tak pelik, waktu di jalan tu, biasa kalau betul orang yang jalan, sebab tu kebun, mesti akan ada daun kering, betul tak? Akan ada ranting. Tapi memang tak dengar bunyi terpijak ke, tak ada. Tapi memang akak perasan dia ada kaki. Cuma akak tak tengok lah betul-betul kaki dia tu jejak tanah ke tak kan. Sebab dia memang nampak macam orang. Itu yang nampak lah. Nampak yang okey, yang itu bukan manusia lah. Sebab masa yang 6 tahun akak nampak, masa di lintas jalan tu pun, sebab dia ada lalang tu tinggi tau, lebih kurang paras pinggang. Dia harung lalang tu macam lalang tu tak ada gerak apa-apa pun. Faham? Means memang bukan orang lah. Kalau orang, gila rasanya nak redah-redah lalang tu. Bukan je lalang yang sikit-sikit, sebab dia tebal kan. Yelah dulu mana ada orang nak bersih-bersihkan tepi jalan. Macam sekarang mungkin ada orang jaga. Dulu tak ada. Zaman akak kecil memang tak ada benda tu. Sedangkan kampung tu pun tak ada elektrik waktu tu lagi. Okey Kak Lin, rasa yalah beberapa tahun kan keluarga Kak Lin duduk dengan kawasan sepadan tu. So memang tak ada sebang gangguan lah daripada pihak sana, maksudnya penjaga tu. Tak ada. Tak ada lah. Tak ada. Sebab kalau macam arwah ayah akak, sebab halaman rumah kami luas. So malam dia memang ada buka macam gelanggang badminton tau. So budak-budak muda akan selalu lepak kat depan rumah, main badminton.
So diorang yang lepak malam kadang balik pun diorang nampak, tapi diorang tak rasa apa-apa lah. Sebab benda tu memang dia tak pernah kacau orang. Cuma memang tugas dia, means perjanjian dia mungkin dengan tuan dia hanya jaga kebun, dan dia jaga kebun je lah. Dan mungkin jugalah benda tu rasa kenal penghuni sebelah kebun tu. Mungkin dia kenal keluarga kakak, kata ini kita punya jangan kacau. Dia wilayah lain. Mungkin lah, sebab biasalah kampung kita, macam mana nak cakap kawasan tu macam sampai sekarang pun diorang masih geran berangkai kan. So antara 6 pemilik tanah yang dekat-dekat tu memang kami sangat rapat lah. Tapi tanah dia ni yang paling luas, sebab dia daripada sebelah rumah akak dia sampai ke belakang. Tapi waktu akak kecil tu, tanah tu setakat dia tanam kelapa je lah. Kelapa sawit dia pun macam hidup segar, masih tak mau je sebab tak ada orang jaga. Memang tak ada orang jaga. Tuan tanah tu hanya datang, jenguk, mungkin sebulan sekali dia punya pekerja yang diupah tu untuk kait kelapa, itu je lah. Yang lain-lain tak ada. So sampai sekarang pun still macam tu jugalah. Okey bis, tu cerita yang pertama lah kan. Orang kata cerita penjaga kebun, ataupun mungkin nama dia hang kebun lah kan. Alright. Dia sebenarnya ada nama tau. Apa dia tu? Tapi akak tak boleh nak mention lah, akak rasa. Sebab kampung akak tu rasanya tahu kot. Kalau akak mention, sebab majoriti dia kami semua tahu je. Dia memang ada nama. Ada 2 nama lah ni ada 2 nama, betul? Satu kampung tahu. Boleh dikatakan satu kampung tau. Maksudnya tak ada rahsia sebenarnya. Maksudnya kalau dia lintas, kalau kakak panggil nama dia, dia pandang lah? Jangan. Tak tahulah, tak pernah lah pula panggil. Sebab macam mana boleh tahu nama dua makhluk tu? Sebab mak akak pernah cerita. Dia pernah cerita nama benda tu. Sebab mungkin tuan tanah tu bagi tahu lah kot. Sebab dia memang arwah tu dengan arwah ayah akak memang kawan baik kan. Sebab dia orang yang teroka tanah tu. Tapi yang membuatkan akak dulu waktu akak kecil selalu muskil, sebab yelah macam yang akak beritahu tadi, ayah akak kan ada gelanggang badminton dekat depan rumah. Dia tak adalah macam bersimin ke tak, tapi sekadar gelanggang badminton orang kampung kan. Orang selalu nampak ada penampakan duduk dekat area gelanggang tu. Sebab ayah akak dulu dia pekebun kan, dia tanam pokok koko. So koko tu kita kalau dah jemur, kita orang memang tak pernah angkat bawa masuk ke tak. Biasanya hanya letak kat luar, tutup dengan plastik, dan esok kita buka jemur macam tu je lah. Diorang selalu nampak penampakan dekat tempat yang ayah akak jemur koko tu. Maksudnya dekat tepi gelanggang tu. Cuma tak tahulah benda tu apa. Akak pun tak pasti sama ada yang jaga kebun sebelah ke. Tapi kalau kebun sebelah tu confirm ada 2 kan. Tapi yang ni seorang. Dan yang diorang nampak lelaki. Dan bila akak tanya dengan arwah ayah akak pun, dia tak pernah jawab. Biasanya memang dia senyum je. Ya, bab tu akak tak pastilah itu apa. Tapi bukan seorang je nampak. Siapa yang pernah balik ke tengah malam lalu, sebab kawasan rumah ayah akak tu, ayah akak suka pasang lampu dekat luar. Dia guna bateri kereta tu lah. So benda tu terang. Dan benda tu pun ada. Dia pergi kat tempat terang tu? Betul. Dia tak bukan duduk kat tempat gelap, tak ada. Dia tak bawa pelita lah? Yang tu tak ada. So akak tak tahulah apa kaitan dia ke, tak tahulah dia orang geng ke, tak tahu. Sebab akak tak lama kan duduk kat kampung tu, sampai umur akak 8 tahun je. Menarik yang pertama ni bis kan. Okay. Jadi kepada korang nak ceroboh kebun tu, sesuka hati fikir balik masa-masa. Mungkin ada orang yang jaga tapi kau tak nampak. Okey kali ni kita nak beralih pada cerita yang kedua. Okey, cerita kedua ni masa akak dah dekat kampung sekarang ni lah, yang dekat Perak Tengah tu. Waktu tu akak umur 10 tahun, akak ingat lagi. Sebab kalau sesiapa yang tahu, situasi rumah Felkra atau Felda sebenarnya tak ada beza. Rumah dekat-dekat kan. Okey, so macam rutin kebiasaan akak lah, lepas maghrib kami akan pergi mengaji. Mengaji tu dekat rumah jiran akak lah, selang 5 buah rumah daripada rumah akak. Tapi sebelah rumah akak
ada 3 biji tu, memang tak ada penghuni lagi waktu tu. Semak lalang memang sampai ke tangga, sebab waktu tu masih tak ramai lagi yang datang lah. Sebab ayah akak adalah peserta kedua. Maksudnya peserta pertama tu tahun 80 berapa akak tak ingat. So 88 tu adalah peserta kedua. Sebab masa kita orang pindah dekat kawasan situ, memang kawasan itu macam landai. Lepas tu air memang bertakung sampai dekat tangga dapur. So memang waktu tu pun air tak ada, listrik tak ada. Beberapa bulan lah. Lepas tu baru ada. Okey, peristiwa ni jadi kalau tak silap akak, sebab akak ingat sangat, betul-betul seminggu selepas arwah atuk sebelah mak akak tu meninggal. Waktu dia meninggal tu memang akak tak pergilah, sebab kebetulan periksa akhir tahun. So mak akak pergi sendiri, akak dekat rumah. Okay, 2-3 hari lepas tu mak akak balik. Dan selang beberapa hari lepas tu, akak pun macam biasalah pergi mengaji. Sampai kat tempat mengaji tu lebih kurang dalam pukul 7.45 macam tu lah kan. So kita pun macam biasalah, kita macam praktis dululah kan mengaji. Sebab mengaji dulu kan dia tak sama macam sekarang. Dia, saya nak cakap dia kena baca seorang-seorang, lepas tu kena ulang macam tu lah. So sebelum kita start tu, so kita kena hafal dululah apa bacaan apa semua kan. Waktu akak tengah-tengah baca tu, tiba-tiba akak nampak dekat tepi jalan mak akak tau. Dia lambai dekat akak, macam seolah-olah suruh akak ikut dia. Tapi dia tak ada suara. Dia lambai, dia senyum, dia lambai. Masa tu kebetulan guru mengaji akak tu, kita orang panggil dia makwa tau. Tapi kalau orang perak, dia tak adalah bunyi makwa, dia akan bunyi makwe. Okay. So akak cakap dengan makwe lah. Akak cakap makwe kata mak ada datang lah. Mungkin ada orang datang rumah kot. Sebab yelah akak terfikir, sebab waktu tu arwah atuk akak baru lepas meninggal kan. Mungkin ada siapa datang rumah ke, atau mungkin diorang nak ambil mak akak pergi sana lagi ke, yelah nak buat kenduri semua kan. So masa tu makwe memang tak tengok keluar tau, sebab dia tengah mengajar budak tengah mengaji. Lepas tu dia kata, tak apalah kalau nak balik. Dia kata jalan elok-elok, dia cakap. So akak pun turun, sebab rumah tu rumah atas kan. Akak turun, masa tu depan rumah dia ada titi lah. Sebab yelah masa tu baru berapa tahun kan kita orang pindah. So ada titi, akak pun lintas titi tu, akak pun ikutlah mak akak. Masa tu akak tanyalah, mak panggil balik ni kenapa, cakap dengan dia kan. Ada siapa datang nak ambil ke? Dia pusing dekat akak, dia tak cakap apa-apa tau, dia senyum je. Oh, dia pandang boleh akak macam mak dia kenapa diam je, tak bercakap, lepas tu senyum. Tapi yang akak perasan, kenapa dia jalan macam smooth bukan macam orang berjalan. Tapi waktu tu memang akak tak terfikir pula nak tengok kaki dia ke tak. Cuma sepanjang jalan tu akak membebel lah. Akak cakap kenapa nak suruh balik, belum mengaji lagi, belum habis. Akak cakap kan, rugilah hari ni kalau tak mengaji kan, cakap dengan dia. Dia still paling kat akak. Bila dia paling tu pun, kalau Syuk dengan Hafiz ada dekat situasi akak waktu tu, dia punya paling dia tu, dia tak macam orang paling tau. Dia macam tak normal. Macam tak tahu nak cakap macam mana. Dia paling 90 darjah tu, dia pusing, bahu dia masih di depan. Wih, mak seram. Tapi waktu tu akak tak terfikir lah, betul tak? Akak cuma fikir macam pelik lah. Kenapa rasa macam lain macam dia paling. Sampailah depan rumah akak. Masa tu arwah ayah akak dia tanam 2 pokok jambu batu tau dekat depan rumah. Betul-betul sampai dekat tengah-tengah tu, mak akak hilang. Okay. Hilang tiba-tiba. Dia jadi macam macam kita tengok cerita, terus hilang. Lepas tu akak macam, akak pusing lah kiri kanan. Mana mak tadi kan. Lepas tu apa lagi, akak lari lah. Memang daripada jalan tu nak ke rumah akak sebenarnya berapa langkah je. Akak punya lari, ketuk pintu macam nak roboh. First buka pintu, akak kena maki dulu dengan ayah akak. Dia kata, kamu ni kenapa? Dia kata, balik mengaji menjerit-jerit, ketuk pintu macam nak roboh, salam tak bagi. Dia cakap. Lepas tu
pergi mengaji, dia kata. Tapi tak tahu ke ada adab, dia cakap. Lepas tu akak macam, ayat pertama yang keluar pada mulut akak tanya apa tau? Mak mana? Ayah akak cakap, kau kenapa tanya mak? Mak ada kat dapur lah, tengah suap Ikin. Ikin tu anak buah akak yang mak akak jaga daripada dia baby. Memang akak tengok mak akak tengah suap Ikin tu atas apa tu namanya, benda yang bulat tu untuk baby duduk tu. Tengah suap. Dan orang yang ambil akak tadi, dia pakai baju dan kain yang sama dengan apa yang mak akak pakai. Mengemang. Waktu tu memang akak terduduk, akak tak cakap dengan ayah akak diam je. Sampai lah esok pagi baru akak cakap dengan dia. Ayah akak diam lah, dia nak cakap apa kan. Tapi yang part yang paling memang best lah akak rasa, mak akak cakap, situasi yang akak rasa tu, dia pernah rasa waktu umur dia sama macam akak. Lah. Akak cerita ni tiba-tiba meremang. Aduh. Itulah. Sebab dia cakap waktu tu sama juga, dia pergi mengaji, dia cakap. Dia pergi mengaji dengan kakak, dengan adik dia kata. Balik tu memang arwah atuk akak ambil mak akak balik mengaji. Dia berjalan, tapi memang dia tak cakap apa-apa, dia diam je. And then sampai dekat depan tangga rumah, sebab rumah arwah atuk akak tu dia ada beranda. Sampai dekat situ, dia terus hilang. Memang duduk tiga-tiga beradik tu memang terkejut lah, betul tak? Terkejut. Lepas tu macam situasi akak lah, dia pun mungkin lah menjerit ke, ataupun mungkin berlari naik ke. Bila dia cerita dengan arwah atuk akak, tahu arwah atuk akak tu cakap apa? Orang bagikan teman balik pun bising lah. Okey, masa tu akak yang dengar ni pun jam sekali. Aduh. Takkanlah benda yang sama kan. Tapi mak akak kata itulah situasi dia. Tapi dia merasa sekali je lah benda tu jadi macam tu. So sampai sekarang pun akak tak tahu benda tu apa. Betul ke kita orang satu family pun ada, pun akak tak tahu. So tak ada jawapan pun sebenarnya kalau sekarang. Sebab bila akak tanya mak akak pun, dia pun tak tahu apa-apa. Okey, tapi jawapan daripada atuk Kak Lin tu kan, dia macam dia dah tahu, dia dah biasa benda tu. Adakah dia tahu sesuatu, atau ada tak mak Kak Lin cakap yang penjaga ke kan? Minta maaf. Okey. Sebab tu memang akak tak tahulah, sebab kita hanya dengar macam tu je. Sebab sepupu akak pun pernah cerita lah, waktu dia, sepupu akak tu beza dengan akak jauh lah, lebih kurang dalam 15 tahun macam tu. Sepupu akak tu lelaki. Dulu dia sekolah dekat area, sebab kampung arwah atuk akak tu dekat Sabak Bernam tau. So dia kerap lah dalam seminggu sekali dia akan balik kampung tengok arwah atuk akak. Dia cakap dia pernah ada satu kali tu dia pergi rumah atuk akak. Lepas tu dia bagi salam, dia nampak arwah atuk akak tu dekat belakang, dekat area dekat bilik air lah. Orang dulu kan bilik air memang kat luar rumah, betul tak? Dia nampak arwah atuk dan dia tegur lah. Dia tanya, Assalamualaikum bah, dia kata, bah buat apa tu? Tapi waktu tu memang arwah atuk akak tak ada bagi reaksi apa-apa, tak ada bersuara, dia tak pandang balik, tak ada. Dia pun macam muskil lah. Sebab benda ni pun dia baru je bagi tahu akak last year kot. Dia duduk belakang tandas tak, dia duduk dekat depan tandas tu, macam dia tengah buat kerja, macam dia tengah angkat. Yelah, orang dulu kita kan guna dapur kayu. So sebab setahu seingat akak, memang dekat area situlah arwah atuk akak tu dia akan susun kayu-kayu dia, sabut, tempurung kelapa untuk guna nak masak. So itulah yang sepupu akak nampak. Dan dalam waktu yang sama, tiba-tiba arwah atuk akak ni berjalan daripada arah lain, dari arah kebun balik ke rumah. Lepas tu bila sepupu akak tengok, dia macam yang tadi tu siapa? Yang ni siapa? Tapi bila dia tanya dia dengan arwah atuk memang akan senyum je. So akak tak tahu benda tu apa. Sebab benda ni bila sepupu akak buka cerita dia pun bila lepas arwah maklum akak sakit lah. Sebab dia terlantar lebih kurang 3 tahun kan, bedridden.
So anak-anak dia mungkin terfikir lah, yelah orang dulu kan tak tahu macam mana. So dia datang rumah akak, sebab masa tu kebetulan mak akak duduk dengan akak. Dia nak tanya lah mungkin sama ada arwah atuk akak tu ada something ke kan. Tapi memang sampai sekarang pun memang mak akak tak tahu sama ada arwah atuk akak tu ada ataupun tak. Sebab dia kata arwah atuk tak pernah cerita. So benda tu memang tergantung lah sampai sekarang. Kadang-kadang kita orang terfikir juga, sebab lepas arwah mak long meninggal, selang 2 minggu arwah mak su akak pula pergi. Sebab dia kena COVID kan, arwah mak long meninggal, semua adik-beradik dia datang, kecuali akak je yang tak bawa mak akak sebab COVID kan masa tu last year kan. So kita orang tak pergi. So dek kerana waktu majlis pengebumian tu 15 orang daripada ahli keluarga kita orang memang kena COVID, dan 2 orang ahli keluarga kita orang meninggal sebab COVID. Mak su akak selang 2 minggu daripada mak long akak, tapi sebab arwah mak long akak tu meninggal bukan sebab COVID lah, sebab dia dah sakit tua kan. Lepas tu selang 2 minggu lagi lepas mak su akak meninggal, suami mak long akak pun pergi sebab COVID. So sampai sekarang pun akak tak tahu, akak pun tak pernah cerita dengan bukan tak pernah cerita, maksudnya kami masih menjadi tanda tanya benda tu apa. Tapi akak rasa macam tak mustahil jugalah kot, sebab benda tu jadi pun lepas arwah atuk akak meninggal. Dan benda tu pun jadi dekat akak, dan itu pertama kali dan terakhir lah sebenarnya, sebab tak ada siapa-siapa adik-beradik akak yang lalui perkara yang sama dengan akak. So akak pun tak tahulah. Nak tanya dekat mak akak sekarang ni pun dia dah Alzheimer kan. So memang lagi dah tak ada jawapan. Alright. Nak tanya dekat mak su akak pun dia dah tak ada. So lagi masing-masing tak tahu. Sepupu-sepupu akak pun diorang tak tahu. Tapi apa yang kita lalui tu macam seolah-olah meyakinkan yang mungkin arwah atuk akak ada something lah. Sebab ada satu perkara yang memang akak jarang cerita dengan orang. Waktu akak kecil, kita orang memang selalu pergi rumah arwah atuk. Dan arwah atuk akak tu rumah dia tak besar tau, dan tak ada bilik. Orang dulu kan rumah tak ada bilik. Seingat akak, 4 penjuru rumah atuk tu ada botol berikat dengan kain putih 4 penjuru rumah. Akak pernah tanya dengan mak akak benda tu apa. Tapi macam biasalah, automatik kena cubit. Mak akak cakap, ada mulut, jaga, jangan banyak tanya. Akak macam, dah kenapa tak boleh nak tanya? Memang kena tanyalah. Akak cakap kan, tu apa? Kenapa nak letak benda tu dekat atas? Akak pun pernah tanya dengan arwah atuk. Arwah atuk hanya senyum je. So tak tahulah, sebab rumah tu pun dah tak ada. Lepas arwah atuk meninggal, makcik akak dah robohkan rumah tu, mak su akak. So dia bawa segala papan-papan tu, dibuat dekat rumah dia sekarang, dekat Sawak Benam jugalah. So tak tahulah, apa cerita pun kita tak tahu. Nak tanya pun tak tahu nak tanya kat siapa. Okey Kak Lin, situasi yang masa jelmaan mak Kak Lin dengan Kak Lin, jarak tu macam mana? Jarak dia lebih kurang macam 2 meter depan akak. 2 meter. Okey, dekat tu kan? Dekat, betul. Tiba hilang. Ui, seram. Memang dekat. Cuma yang akak notice waktu tu, akak berjalan laju tau. Tapi kenapa akak tak boleh nak kejar dia? Okey. Tapi kalau pegang tangan tu, jalan sama-sama pun seram juga. Ui. Tak tahulah, nasibnya tak pegang tangan. Okey, menarik. Kau ada soalan base untuk cerita ni? Kan? Clear, padat, lengkap cerita yang ni. Dan seram. Saya berapa kali meremang dengan cerita Kak Lin yang kedua ni. Ya Allah, akak cerita dengan korang dari tadi sebenarnya. Dah lah akak duduk tepi tingkap ni. Aduh, ambil mood tu. Alright. Okay Kak Lin, cerita yang terakhir. Okay, cerita ni tahun 2012. Akak, yelah, maksudnya umur dah berapa lah kan, dah 30 lebih. Akak pergi bercuti ke Sabah. Okay, suami akak dia ada adik-beradik dia kat sana. Sebab abang ipar akak dia kahwin dengan orang Kota Belud tak silap. So kami ziarah lah. So daripada Semenanjung, akak datang 5 orang lah.
Akak, suami, anak akak dengan adik ipar dengan isteri dia. Waktu kita orang pergi tu macam, yelah kita pergi dekat sana confirm nak jalan-jalan, betul tak? So abang ipar akak ni bawa lah kita orang jalan-jalan. Sampailah hari yang ketiga ke keempat. Okey, dia ajak kita orang pergi ke Kundasang. Okey, dia sewa homestay kat sana. Sebab abang ipar akak ni dia ada syarikat pelancongan lah dekat sana. So dia bawa turis lah. So dia dah biasa lah dengan homestay tu sebenarnya, sebab dia selalu bawa dia punya klien menginap kat homestay tu. So homestay tu memang tak jauh lah, sebab daripada homestay tu memang kita akan nampak kaki Gunung Kinabalu tu dengan jelas. Okey, macam biasalah yang kita jalan pergi Ranau apa kan. Lepas tu pergi tengok ikan yang kita boleh pegang-pegang semua. Okey, siang tu okey penat, balik malam tu kita orang balik ke homestay. Kita orang sampai kat situ petang lah. Tapi jadi kebiasaan kita orang, sebabnya makanan dekat Sabah sebenarnya tak semua yang boleh kena dekat tekak kita. Kalau dah pedas tu pedas sangat. Dia punya pedas dia tu memang kita boleh ulang alik toilet lah. Akak yang hantu pedas ni pun kadang-kadang tak boleh nak adapt makanan dia. Lagi satu, abang ipar akan cakap kalau nak makan, dia kata kadang-kadang kena pandai pilih kedai lah, sebab takut nanti yelah kat sana kita tak tahu kan agama macam mana. Sebab dia kan masyarakat dia kan bercampur-campur kan. So kita orang ni sewa homestay, so kita orang masak lah. Betul tak? So kita orang masak awal semua tak adalah masak apa pun, setakat masak sardin. Lepas tu singgah kat Pekan Kundasang tu kita beli je lah apa-apa sayur kan. Boleh gila kot boleh tengok sayur kat sana, fresh gila kan. Lepas tu malam tu dah settle apa semua. Sebab beza Sabah dengan Semenanjung ni mungkin beza beberapa jam lah, walaupun waktu dia sama tapi situasi tak sama, betul tak? Pukul 10 malam dekat sana semua orang dah tidur dah. Dia lebih kurang 12 atau pukul 1 pagi dekat Semenanjung kan. So akak ni jenis yang macam, yelah kat sana Zohor pukul berapa? Pukul 12, pukul 11 dah Zohor, tak silap akak 11 dah Zohor. Akak ni jenis yang memang susah nak tidur awal. Sebab kita dah biasa kat Semenanjung, balik kerja dah pukul berapa, kadang-kadang pukul 12 pun tak tidur lagi kan. So hari tu disebabkan semua orang penat, semua orang tidur awal. Pukul 9.30 semua orang dah hanyut dah. So tinggal akak seorang je lah. Sebab dalam rumah tu selain kami 5 orang, abang ipar akak yang kat Sabah tu bawa pekerja dia seorang, lepas tu dengan anak lelaki dia. So kita orang ada 5 campur 3, 8 orang lah. So 8 orang, rumah tu ada homestay tu ada 3 bilik. Rumah dia memang besar sebab tuan rumah dekat bawah, kita dekat atas. Cuma kekurangan dia sebab rumah tu ada astro, tapi apa yang tuan rumah kat bawah tengok, itulah yang kita boleh tengok. Tak boleh nak tukar channel, betul tak? Okay. So nak dijadikan cerita, akak tak ingat hari tu sebenarnya hari apa, tapi cerita dia cerita apa tu? Cerita kat astro yang kubur. Tanah kubur. Yes, tanah kubur. Maknanya rumah kat dari astro, jadi susah lah nak ingat. Sama kak tu yang saya tak dapat teka. Okay. So kebetulan tuan rumah tengah tengok cerita tu, dan bila akak pasang TV pun cerita tu lah. Nak tak nak kena layan lah kan, masa tak ngantuk lagi ni. Sambil tengok TV, akak pun iron baju. Akak ni jenis kalau walau macam mana pun baju mesti kena iron. Aku takkan keluar rumah kalau baju tak iron. Malu rasanya. So iron. Okay, tengah iron tu tiba-tiba akak dengar ada orang ketuk pintu rumah, ketuk pintu homestay tu lah. Sebab kita punya homestay kan dekat atas. Dia ketuk tau. Cara dia ketuk tu, dia bukan macam orang biasa ketuk. Kita tak ada. Dia punya ketuk daripada atas sampai bawah pintu. Atas sampai bawah pintu macam, sampai bawah pintu. Akak rasa macam kau dah kenapa pula ketuk pintu homestay ni sampai ke bawah kan? Akak ni punya lurus buka tingkap. Tingkap tu tingkap nako yang satu-satu tu kan. Akak buka, akak jenguk, tak ada orang. Tapi waktu akak jenguk tu, leher memang meremang lah.
Tapi akak macam pelik. Buka tingkap sebelah sana pula. Nak pastikan sebab rumah homestay akak tu, bila kita naik tangga, dia punya beranda dia tu sangat besar sampai ke belakang sebab kita boleh buat barbecue tau. Sebab rumah bawah tu mungkin besar lah. Sebab yelah kita tak adalah nak tengok kan. So dia punya beranda tu memang sangat luas. Akak rasa kalau ramai-ramai 20 orang lebih pun boleh kita orang hang out dekat luar. Oh, besar tu. Memang besar. So macam akak jenguk, akak buka tingkap sebelah sana pula, akak jenguk sebelah sini. Tak ada. Kalau betul orang turun naik tangga, mestilah kita dengar sebab tangga dia bukan tangga batu, tangga kayu. Okey. So akak pun tutup balik tingkap. Akak sambunglah tengok cerita tanah kubur. Cerita tanah kubur tu tak seram pun sebenarnya. Akak tengok lah, tapi waktu tu macam kelakar-kelakar tengah korek kubur apa semua kan. Lepas tu akak tengah iron, tiba-tiba akak dengar bunyi kuku dekat pintu. Kuku tajam. Maksudnya dia tarik. Okay. Dan dia pergi macam bunyi tu, dia macam cakar seluruh pintu. Waktu tu dalam masa yang sama, 4 penjuru rumah tu bunyi anjing menyalak yang sayup, tak boleh nak cakap lah. Dia bukan anjing menyalak biasa. Macam anjing tu nampak something lah kan. Tapi ya Allah, akak ni aku tak tahulah pattern apa. Aku tetap buka tingkap dan aku tengok. Memang tak ada siapa-siapa pun. Syuk, Hafiz, tak ada siapa-siapa. Tapi waktu tu memang akak dah merembang satu badan. Anjing tu non-stop tau dia menyalak. Akak pun tak boleh cakap apalah. Tutup iron, tutup TV, masuk bilik, cuba nak tidur. Tapi ambil masa sebab anjing tu agak lama dia bising, menyalak. Berbunyi. Betul, menyalak. So akak tak tahulah benda tu apa. Akak cuba gerak suami akak pun dia tidur mati waktu tu. So sampai ke pagi lah. Benda tu pun tak ada jawapan. Akak hanya cerita selepas balik Semenanjung je. Tak tahulah benda tu apa. Tapi bila akak cerita dengan abang ipar akak, yelah selama ni dia bawa pelancong kan, tak pernah pula dengar homestay tu berantu ke. Mungkin rezeki akak lah. Tapi nasib baiklah tak nampak kan. Tapi waktu dia kerik guna kuku tu, memang bunyi dia jelas seram, lah. Memang seram gila. Yang akak buat ni pun itu tak tajam. Sebab pasti memang kuku dia mungkin tajam lah kot. Sebab dia bunyi dia tarik tu memang sangat macam tajam. Lepas tu macam melirik. Akak nak cerita pun tak tahu macam mana nak cakap. Tapi itulah situasi dia. Sebab akak ni memang kaki berjalan, kaki melancong. Tak pernah pun akak rasa pergi mana-mana hotel, daripada hotel semurah-murah kan sampailah semua mahal. Tak pernah rasa situasi macam ni. Memang akak tak dapat tidur langsung lah? Lepas tu yelah, kita bila takut kita mestilah baca-baca kan. Lepas tu akak pun tak sedar lah. Akak memang terlelap jugalah. Dah sedar masa tu pukul 4.30 pagi kot. Dan masa tidur tu tak ada apa-apa gangguan lah Tak ada, Alhamdulillah tak ada. Cuma saya tak tahulah benda tu apa. Sebab kawasan homestay tu dia perkampungan tau. Perkampungan orang Melayu. Adalah campur, mungkin ada Cina ke. Tapi kawasan kampung tu sangat bersih. Tak adalah pokok besar ke, tak ada. Sebab kita sampai siang kan, so kita tahu situasi tu macam mana. Kawasan rumah tu memang dia betul-betul dekat macam kaki bukit tau rumah dia. So daripada beranda tu kita akan tengok ke bawah sayup je. Memang rumah dia tu macam dekat kaki bukit lah. Akak tak pasti homestay tu apa nama sebab dah lama kan. Owner dia baik, owner dia sangat ramah. Macam tak ada apa-apa yang pelik sebenarnya. Tapi mungkin lah, yelah, nak kena kan. Mungkin bukan sebab homestay tu. Mungkin benda tu sekadar datang, sekadar lalu kebetulan pula dia tengok, oh ni ada muka baru ni, dia kata mungkin dia nak test ke, tak tahulah. Tapi alhamdulillah lah tak nampak kan.
Dia lalu tu dia tengok tak tidur lagi, tengok tanah kubur, berani kan, kita test macam tu. Dia nak tengok Kak betul. Lin. Sebab waktu tu anak akak umur 9 tahun. Kan akak cerita ni yang dia boleh nampak kan. Tapi dia cakap dengan akak, sebab bila kami dah balik, akak tanya bila kita pergi rumah tu, ada tak dia nampak apa-apa? Dia cakap tak ada. Dia kata rumah tu tak ada apa-apa dia. Means benda tu bukan dekat rumah tu lah. Yalah tu, dia lalu je tu. Mungkin dia lalu, betul. So kita tak tahulah apa benda tu. Kadang anjing ni menyalak sebab dia nampak benda yang manusia tak nampak lah kan. Dia memang tu salah satu tanda dia. Kalau tiba-tiba bunyi anjing menyalak, something adalah tu kat luar tu. Dia gong. Dia. Betul lah, kalau cakap gong-gong okey lagi. Dia bila bunyi au tu, alamak. Dia bila dah tarik au tu, kita dah faham lah. Alright. Okay Pis, 3 cerita menarik. Yang mana jadi pilihan kau? Pilihan aku masih tertanya penjaga kebun tu. Kau penjaga kebun, aku yang menyerupai mak Kak Lin ni. Tak boleh Mat kan? Nasib baik dulu aku mengaji dekat rumah sendiri sebab mak ayah aku yang ajar kan. Kalau kena kat tempat lain, kena berjalan, bisang. Okey, terima kasih Kak Lin sebab sudi bercerita dengan kami. Cerita Kak Lin jelas, kami seronok dengar, terhibur, dan kami juga percaya subscriber dengan viewer kat luar sana pun ternanti-nanti lagi cerita Kak Lin yang akan datang. Kak Lin ada cerita lagi kan tadi kan. Alright. Okay, Kak Lin, sebelum tu ada apa-apa yang Kak Lin nak sampaikan pada viewer Santai Chill? Sebab akak baca juga komen, cuma tak sempat nak komen apa-apa lagi sebab akak busy kan. Yelah, sebab akak ni jenis orang yang sangat berterus terang. So kadang-kadang bila ayat akak cakap macam menyumpah-nyumpah tu, means bukanlah kita menyumpah. Betul. Sebab kalau buka Kamus Dewan, maksudnya kalau kita bercakap yang dengan keadaan marah, tak semestinya kita menyumpah tu kita akan cakap benda yang kasar sebenarnya. Betul. Tapi itulah bahasa kita. Sebab dalam bahasa kita, bahasa Melayu ni, perkataan menyumpah tu tak semestinya betul-betul kasar. Tak kasar pun boleh jadi menyumpah, betul tak? Faham. So sebab akak tahu ada yang komen kata, oh tak baik menyumpah suami. Kau orang ni apa masalah kau ni? Kau tak lalu situasi tu, kau pakai sebut, pakai sedap, entah kalau kau orang kena kan, lagi teruk pada tu. Dia tak adalah menyumpah sampai keluar perkataan yang tak sepatutnya, tak. Apa yang akak cakap menyumpah tu maksudnya yelah kita macam ada rasa marah lah dalam hati, betul tak? Sebab akak rasa semua orang akan rasa macam tu, tapi akak tak marah lah siapa yang komen, sebab akak faham dia pun tak faham situasi kita waktu tu. Betul. Cuma akak nak terangkan lah benda tu, sebab tak nak lah nanti orang cakap, ui dahsyat betul lah bini dia ni, boleh lah sumpah suami dia. Sebab benda ni geng, Kak Lin just cerita balik situasi yang sebenar. Jadi kau kena tahu benda ni adalah satu permainan emosi juga. Jadi bila emosi kita kadang tak stabil, kita kadang terlepas sampai kan, tanpa sengaja. Biasalah kan. Tak tahulah, mungkin ada yang korang bila jumpa makhluk halus macam kau tak tahu pertimbangan apa yang korang nak buat masa tu. Jadi, dan perkataan menyumpah tu pun sebenarnya bagi aku dia banyak maksud. Tak betul. dia lah orang kata menyumpah tu macam orang Melaka kita dah tahu dah memang kan. Tapi menyumpah tu means macam kau dia ni bawa wali apa. Contoh macam tu pun kira macam menyumpah dalam hati kita lah. Kita nak ibaratkan ayat tu. Betul. Sebab kami kalau orang Perak pun cakap kami pun kalau betul-betul Perak yang pure memang bunyi macam orang gaduh juga. Jangan buat andaian spekulasi yang tak betul. Takkanlah dalam emosi yang cakap, abang boleh saya tanyakan sesuatu, abang bawa apa semalam? Takkan nak cakap macam tu Mat. Kena lalau nanti kau tahu. Kang suami Kak Lim lah cakap, apa hal dia ni kan? Kau pun cakap akak buang terbiat. Sebab kan? Akak bukan jenis yang macam tu. Suami Kak Lin lebih tahu dia macam mana. Kau jangan nak memandai, jangan nak memecah belahkan. Betul kan? Tak apa, puasa ni kita orang kata apa, mintalah keampunan, keinsafan. Alright, terima kasih Kak Lin untuk cerita hari ni.
Sama-sama. Saya personally rasa nak lagi dengar cerita pada Kak Lin akan datang. Jadi kalau pada korang nak dengar juga cerita Kak Lin pada masa akan datang, video seterusnya boleh komen di ruangan komen supaya Kak Lin ni nak lagi cerita dekat Santai Chill. Kita orang ni nak juga geng. Jadi minta tolong pujuk sama-sama. Jadi sebelum tu jangan lupa like, share dan subscribe. Mana subscribe, thank you so much. Jumpa anda pada video akan datang. Assalamualaikum. Bye-bye. Bye-bye.